Masih kita bicarakan tentang gelombang haba yang membawa kepada pelbagai risiko termasuk strok haba yang perlu diambil peduli semua orang. Dan ini penting sebab kita memang ada kerja, memang perlukan keluar. Betul. Berinteraksi, beraktiviti. Malah kalau kita nak pergi ke tempat ibadah pun kadang-kadang di masjid contohnya memang tak muat. Kadang-kadang ada yang terpaksa berlimpah sampai ke belakang. Jadi apa yang perlu kita lakukan untuk jaga kesihatan demi mendapatkan satu perkara yang baik sepanjang kehidupan. Betul, dan mengetahui apa yang mungkin boleh berlaku dari sudut kondisi kesihatan anda jika kita terdedah kepada situasi gelombang haba ini. Jom kita bersama dengan Dr. Tahirah Tul Asma Zakaria selaku pakar perubatan kesihatan awam, sektor kesihatan pekerjaan dan alam sekitar bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Baik Doktor, di Putrajaya ya, di office lah ni ya? Ya, betul. Baik. Okay. Baik, Dr. Pun sejarah dengan apa yang berlaku sekarang ini, memang kita kalau tidur siang tanpa pendingin hawa ni, memang ya Allah. kipas semua memang menguji. Itu baru dalam rumah ya, kalau kita keluar, ya Allah. Malam pun sama sekarang kan, sama. kalau tak ada penghawa dingin tak tu boleh Doktor. Jadi macam mana pentingnya kecakanan orang awam untuk memahami dan juga merancang kembali. Misalnya kita dah pun ada rancangan dia sebelum puasa itu, tapi disebabkan perubahan yang berlaku ini, kena rancang dan juga kena betul-betul memahami situasi yang ada di luar ni. Silakan Doktor. Terlebih dahulu terima kasih kepada MHI kerana menjemput Kementerian Kesihatan Malaysia untuk berkongsi tips ataupun nasihat mengenai dengan cuaca panas ni. Jadi seperti mana kita tahu sekarang ni kita memang menghadapi situasi cuaca panas yang memang dan di samping tu berkebetulan pula dengan sambutan Hari Raya kita banyak aktiviti ziarah menziarahi yang akan mendedahkan lagi kita kepada cuaca panas lah ya. Jadi apa yang kita takut kepada situasi cuaca panas ni adalah situasi gelombang haba di mana dia akan menyebabkan masalah kesihatan yang serius ya. Dan pada masa sekarang ni negara kita belum dilanda situasi gelombang haba ya. Jadi pada masa sekarang ni Jabatan Meteorologi mengeluarkan amaran di mana negara kita berada dalam cuaca yang panas ya, di mana suhu ambient udara kita adalah antara 35 hingga 37 darjah Celsius. Tetapi apabila situasi cuaca panas ataupun suhu maksimum melebihi 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut, maka pada masa itu kita dikategorikan mengalami gelombang haba. Dan apa yang penting adalah gelombang haba ni kita dikaitkan dengan strok haba yang boleh menyebabkan kematian jika kita tidak mengambil ataupun tidak mengambil tahu langkah-langkah pencegahan yang perlu dilakukan. Baik, antara langkah pencegahan yang dimaksudkan oleh doktor, mungkin doktor boleh huraikan sedikit sebanyak untuk fahaman kita bersama doktor. Jadi seperti mana kita tahu, jadi disebabkan perkara yang penting sekali adalah untuk kita mengurangkan pendedahan kepada cuaca panas tersebutlah ya. Jadi kita kena kurangkan berada di luar rumah ya, ataupun sekiranya kita terutamanya musim raya ni kita nak ziarah-menziarahi, jadi kita kena merancang perjalanan kita, nak merancang kita punya program ziarah tu supaya kita keluar dari rumah pada waktu yang bukan puncak cuaca panas. Seperti mungkin pagi kan sebelum pukul 12 ataupun lewat petang dan malam supaya kita tidak terdedah kepada cuaca panas lah. Okey. Dia melibatkan kanak-kanak atau orang tua sebab mereka akan lebih terkesan dengan cuaca panas ni. Yalah, sebab minggu depan nanti akan mula kembali bersekolah ya, anak kecil. Betul. Ya, ini bermaksud sekali aktiviti yang menyebabkan luar ya. Kurikulum semua terpaksalah dibatalkan ataupun dialternatifkan dengan aktiviti yang lain ya, sebab kadang-kadang ada yang pukul 3 petang dah kena terutama sekali mata pelajaran pendidikan jasmani kan, antara mata pelajaran yang bahasa ni dalam pukul 8 lebih budak memang berbahang dah. Betul, dah bahang dah. Terasalah bahang daripada pukul 8 pagi tu. Kita bercakap tentang bagaimana untuk jaga kelembapan dalam badan pula, kandungan air yang perlu diisi. Kita tahu berapa yang disarankan. Namun begitu bagaimana dari sudut macam suhunya? Kadang-kadang kita dah panas sangat ni,
ni, tonggak air sejuk doktor. Kan kita rasa macam terlalu, yalah sekarang ni lagi raya dengan air manis dia, dengan air sejuk, air batunya kan. Jadi macam mana untuk perubahan cuaca itu dari sudut bukan sahaja kita nak minum tapi air suhu yang kita nak mandi juga. Bagaimana yang disarankan yang paling-paling sesuai pada ketika suhu sekarang ni doktor? Jadi antara benda yang penting memang untuk kita mengekalkan hidrasi badan di musim sejuk ni adalah memang kita nasihatkan untuk sentiasa minum air kerap minum air. Walaupun pada masa biasa pun memang kita digalakkan minum air yang banyak. Bukan lagi di musim panas ni, jadi kita perlu minum air yang lebih banyak. Dan air yang digalakkan untuk mengurangkan suhu badan yang panas ni adalah kita minum air sejuk lah berbanding dengan minum air panas ya. Kita minum air sejuk dan juga kita kena kerap mandi lah kerap mandi. Dan juga mungkin kalau kurang sumber air boleh basahkan badan dengan tuala, terutamanya di kawasan-kawasan yang seperti leher, ketiak dan sebagainya. Pelipat-pelipat lah. Ya, supaya suhu badan tu lebih cepat dikeluarkan dan badan kita akan lebih sejuk. Ya. Okay. Bagi yang yang berpuasa 6 pun kena pandai menjadualkan pengambilan air. Jadi supaya nanti tidaklah berlaku dehidrasi yang sangat kritikal. Mungkin juga ada nasihat doktor sebab ramai yang mungkin dah mula, terutama mungkin yang ada masa kesempatan untuk puasa 6 ni, ditambah pula dengan cuaca yang sebegini, mungkin saranan supaya pandai-pandai untuk buat jadual pengambilan air. Silakan doktor. Ya betul. Jadi kepada yang berpuasa, maksudnya semasa cuaca panas ni perlu ambil langkah pencegahan yang lebih lah. Maksudnya sepanjang tempoh kita selepas berbuka sehingga imsak tu kena pastikan pengambilan air tu adalah mencukupi dan mungkin boleh kita jadualkan pengambilan air tu, contohnya selepas berbuka puasa kan, sebelum sembahyang maghrib, selepas sembahyang maghrib kan, jadi sebelum isyak, selepas isyak, sebelum tidur, waktu bersahur dan sebagainya, supaya cukup kuantiti air yang kita minum bagi mengekalkan hidrasi di siang hari semasa berpuasa. Doktor, stroke haba antara kondisi yang sememangnya kita senang kaitkan dengan cuaca panas dan kering ni. Jadi bagaimana untuk kita melayani stroke haba kalau mungkin berlaku dalam kalangan keluarga kita? Apa persiapan yang paling awal boleh dilakukan sebelum mungkin dibawakan ke hospital ataupun klinik kesihatan yang terdekat? Jadi apa yang penting adalah stroke haba ni biasanya dia memang tanda-tanda stroke haba tu memang dia akan bermula dengan tanda-tanda yang macam seperti sakit kepala kan, dia suhu badan dia panas ya, badan dah tak berpeluh sebab mekanisme untuk mengeluarkan peluh tu dah gagal berfungsi, jadi badan dia tak berpeluh, tapi sebenarnya dia suhu badan dia dah tinggi dan nadi dia pun bergerak pantas. Jadi apa yang penting sekiranya, dan dia boleh menyebabkan pingsan lah. Jadi sekiranya ada ahli keluarga yang dah mengalami tanda-tanda itu, sila dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan yang berdekatan, ataupun ada kalau sekiranya ada ahli keluarga yang memang dah kita rasa dia pingsan itu disebabkan stroke haba, cepat-cepat telefon talian 999 untuk mendapatkan rawatan segera. Dan kita di rumah sementara menunggu ambulans sampai tu, maksudnya kita baringkan dia, kita longgarkan baju ataupun tagalkan baju untuk lelaki supaya proses pengeluaran haba tu boleh berlaku dengan baik, dan juga kita letakkan di kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi tu seperti leher, ketiak, dahi dan sebagainya dengan ais supaya dia cepat sejuk. Orang kita kata jelum lah kan. Yalah, letak air sentiasa panas. Okay. Lepas tu juga mungkin pemakanan, doktor mungkin dapat ulas kurangkan kafein, makanan yang pedas lah. Panas, pedas lagi. Ini mungkin memberi impak kepada kesihatan. Macam mana? Sebab kadang-kadang kita pergi ke rumah orang, itulah, jamunya. Kadang-kadang kan. Dengan yang makanan rendang tu lain-lain tu. Sekarang ni open house ni dia akan menyediakan yang macam-macam juga kan. Kita terliur, tergoda. Betul. Sama bila keluar je panasnya. Silakan doktor. Betul. Jadi memang salah satu perkara yang perlu kita ambil kira juga adalah kita punya pemakanan dan kita punya minuman lah. Jadi mungkin dari segi minum tu kita memang menggalakkan minum air kosong, kurangkan minum minuman yang berkafein sebab minuman berkafein ni dia menyebabkan kita dia ada diuretic effect,
maksudnya kita rasa nak buang air. Jadi bila kita banyak minum kafein, kita banyak membuang air dari badan kita. Dehidrasi. Kurangan air lah. Begitu juga dengan minuman yang manis, dia akan menyebabkan kita lagi banyak rasa nak buang air. Faham, so, badan kita akan kekurangan air. Ya. Okey doktor, sikit saya nak kongsikan juga artikel terbaru penyakit urti yang sememangnya dekat dengan musim perayaan. Maknanya kita salam, peluk, cium tu yang tanda-tandanya jadi sama macam strok haba juga, cuma ini tergolong dalam virus lah ya. RSV virus, para influenza dan juga influenza coronavirus terutama sekali. Jadi bagaimana untuk kita membezakan kita terkena jangkitan tergolong daripada penyakit urti dan juga strok haba ni mungkin? Mungkin penyakit-penyakit yang disebutkan tu adalah lebih kepada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem pernafasan, gangguan pernafasan. Kan sebab kita bila kita suasana raya ni kita berjumpa dengan ramai orang, jadi maksudnya kita lebih terdedah untuk kepada jangkitan virus-virus atau kuman-kuman yang mengganggu sistem pernafasan kan. Tetapi berbanding dengan strok haba ni, dia punya tanda-tanda ataupun penyakit-penyakit adalah lebih kepada dia mengganggu sistem kawal atus tubuh badan kan. Jadi dia menyebabkan kekejangan, kita panggil apa, heat cramps, kekejangan haba, ataupun dia juga boleh menyebabkan heat stroke lah. Jadi tanda-tanda itu memang lain lah. Dia kalau heat stroke ni dia tidak menyebabkan tanda-tanda pernafasan sistem pernafasan macam batuk dan sebagainya. Faham? Alright. Jadi juga di samping kita makan banyak, mungkin tak jaga kolesterol, darah tinggi. Ada kondisi sebelum tu kan? Okey. Jadi mungkin nasihat doktor supaya kita ni berjaga-jaga. Pada masa yang sama juga ambil berat tentang perkembangan kesihatan. Mungkin ada alat-alat tertentu yang dapat ada di rumah supaya kita dapat memantau oksigennya dengan blood pressure-nya. Silakan doktor. Okey, jadi apa yang penting adalah kita sebagai rakyat biasa, semua orang patut lebih berhati-hati dan mengambil langkah berjaga-jaga dengan tahap kesihatan masing-masing. Jadi sebab setiap daripada kita mempunyai risiko yang berbeza-beza terhadap sebarang penyakit. Ya. Jadi mungkin golongan-golongan yang berisiko seperti orang tua ataupun kanak-kanak dan bayi, ibu mengandung dan juga ibu yang menyusukan anak, dia perlu lebih berhati-hatilah dengan situasi semasa supaya dia tidak terdedah kepada penyakit. Jadi ibu bapa pun perlu lebih peka terhadap situasi ataupun keadaan anak-anak sebab mereka adalah dia tak boleh nak menyuarakan apa yang dia rasa kan. Betul. Tak dapat nak ekspreskan kan bagaimana rasa perubahan, sakit ke, batuk ke, selsema ke, kita lah yang kena pantau doktor ya. Baik doktor, terima kasih banyak-banyak doktor. Terima kasih doktor. Dr. Tahiratul Asma Zakaria, pakar perubatan kesihatan awam, sektor kesihatan pujaan dalam alam sekitar, bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih banyak. Ya, itu dia kan. Betul. Sebenarnya kalau kita lagi risau bila anak yang sakit. Sebab satu apa pun kita tak boleh nak buat kan. Jadi kadang-kadang kita kena hormati jugalah kalau mak ayah kata jangan makan kuih raya banyak. Jadi yang ada tetamu tu pun kena hormati. Sebenarnya bukan apa. Sebab apa? Kesihatan anak tu. Lagi cuaca keadaan sekarang ni. Ini pesan mak-mak ya. Ya, pesan mak-mak ya kepada anda semua di luar sana. Ya. Okey. Nanti kita juga nak berbincang macam mana orang yang baru jadi mak, baru jadi ayah ni. Kan, dunia mungkin berbeza. Hatinya di musim kalau tahun lepas raya berdua, tahun ni dah bertiga. Biasanya kalau orang ada anak mula ni kadang lupa nak beli baju untuk diri sendiri. Tak ada, lupa. Sebab semuanya anak je. Ditumpahkan untuk anak. Sebab ni kita akan bersama dengan Haris Anwar dan juga isterinya berkongsi di sebalik keindahan raya dengan bermata hati. Seketika nanti hanya di Malaysia Hari Ini.